A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwa salim. Terima kasih Hani orang yang pertama ya, yang menyapa Tok Abah. Saidih Lamih nombor 2. Lamid, Saidih Lamid. Hasnul Kamaluddin nombor 3, orang lelaki ya. Alam Ahmad nombor 4. Emi Larissa, Muhammad Anas Siddiq. Ni walaupun top fan tapi jarang Tok Abah perasan ya. Sahana Dinas, Siti Salwani Syahri, Puan Zainun. Awal, terima kasih Puan Zainun awal. Very good, terima kasih. Daripada Canberra, Singapura, Haji Suliha Su, Niza Nasution, Rashidin Syamsuddin, Muhammad Hafiz Halim. Terima kasih ya. Joha Joib ya. Nur Amalina, tu dia. Siti Afsakula, Fatin Farhana Azizan, Fatin artinya bijaksana, Farhana gembira, tu dia ya. Make sure you all like that. Nuraihan Ahmad, Nili Sahrina Sa'ad, Nur Yati Jusuh, Muhammad Rajiz Haji Muhid, Wan Azizah, Wan Ali, terima kasih. Syarili Izzatul Idayu, terbelit-belit ya. Beda aja senang. Syarili Izzatul Idayu. Azwan Haji Anwar, jom kita berselawat insya-Allah. Syukari Hasanah, Nur Azam Yusuf, Jamaliah Nawawi, Sharifah Ifa, Syari Zahara Muhammad Nur, Muhammad Wan ya, Arul Aruks, Jalnalin Taham Leng ya. Tu macam berbelit. Umi Nadia ya, Nur Hayati Awang, Nur Rizan Ahmad, Dr. Dayangku, Roshidah Ayi ya, Syahira Aziz, Adilia Hanim, Elvis Manja. Elvis Manja ni sahabat kita daripada Sabah ya. Sabah pula, daripada Brunei Darussalam ya. Nita Azmi. Wah, Nita Azmi kata birthday dia. So, happy birthday ya. Happy birthday agar bahagia, cemerlang, jadi aset kepada dunia. Jom berubah secara bersepadu, secara holistik agar hidup dinamik. Itu tajuk kita pada hari ini ya. Muhammad Fazim, Nur Aziz, Mami Majid ya, Zaidat Farhah, Ati Junaidi, Jalaluddin Muhammad Arif, Charles Bunsu ya. Selamat pagi. Kak Sal, Joy Miur Aziz, Hamita Asrita, Jebon Wan Karimah, Wan Kadir, Normaliza Tugiman, geng saya tu. Sabariah Yusof, Nurliza Matsaman, Zaniza Ejora, Putri Hidayah, Farhan Razali, Ayui Ijoy, Efi Azman, Yanti Muhammad Rahim. Ada juga Yanti, terima kasih top fan kita ya. Yanti, terima kasih. Syamsiah Rahmat, Mukhtar Nordin cikgu ada, Fazilah Ma'aris ada, Siti Afsakula dah sebut, S. Samsunisa, BV Saidu. Oh Samsunisa ni BV ni arti isteri kepada Saidu ya. Syarizah Jaja, Nurul Zawani, Bimasdur, Miarani ya, Cikgu Mukhtar Nordin tadi, Syaiza Aziz dan yang lain ya. Leni Nadira. Now pagi ni Tok Abah punya laptop tak nampak berapa orang yang dah masuk kelas. Semalam dia start at 284. Hari ni langsung tak nampak ya. Tak ada nampak berapa ya. Oh ada 336. Ada. Baru naik bila Tok Abah komplain je, baru dia bubuh 336 orang dalam kelas. Hari ni hari Sabtu 11 September. Ya, 11 September. Orang lahir September biasanya teliti. Kadang-kadang orang kata cerewet, tapi awak kuat semangat. Orang yang hebat, orang yang positif, orang yang sentiasa memperbaiki diri ya. Mencari kehebatan, mencari kecemerlangan, tahniah ya. Dan orang yang lahir bulan September juga orang yang jujur. Dia jangan cuba berbohong, sebab awak bohong cuba kantoi. Tapi cuba cakap dengan lebih berhikmah, sebab orang yang lahir bulan September ikut kajian Tok Abah selama lebih 40 tahun. Orang yang kalau cakap terlampau lurus sampai kadang-kadang terguris hati orang, sebab you are so honest.
Honest ni, jujur sangat. Kok ia pun lapik-lapik lah sikit. Jangan kata tak cantik, jangan kata tak sedap. Macam, ya Allah buruknya baju kau, dia akan cakap direct. Ini sifat semula jadi. Tapi kalau dah memang Kapten tu, dia belajar, maka insyaAllah lah akan jadi orang yang lebih positif. Okey. Su Henry, Masita Safian, Sinosa Wak, Misa, Zizani, Zulkifli, Ikin Fana, Asmira Nur, Mami Dip, Husna Hasan, dan untuk mereka yang memberikan salam pada Tabah, tak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maizatul, terima kasih. Nisa Caza, Salmi Muhammad Nasir, Yasir Muhammad ada juga, Nur Hayat Titi, Zainab Hassan, terima kasih sahabat. Lepas tu Fazidah Didang. So untuk mereka yang beri salam, tak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Mudah-mudahan kita dapat dirahmati Allah 389 dalam kelas. Kita tajuk kita pagi ni ialah jom berubah secara holistik agar hidup lebih dinamik dan lebih prolifik. Itu Tok Abah dapat idea pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi tadi Tok Abah sebelum itu apa tajuk, sebab nak sambung yang semalam. Semalam kita kata berubah secara 360 darjah. So perubahan holistik, yes, it also connote 360 change. Kita perubahan secara menyeluruh. Dan semalam Tok Abah dalam perkongsian dengan sahabat-sahabat melalui AKPK, Tok Abah kata salah satu kata-kata mutiara yang merangsang hidup Tok Abah ialah a hard fall means a high bounce. Dengan syarat if you are made of the right material. Kata, kalau kita jatuh dengan kuat, maka kita akan bangkit semula dengan hebat, dengan laju. Dengan syarat kita dibuat daripada bahan-bahan yang betul. Itu kalau bola. Kalau bola dibuat daripada kertas, you baling ke lantai, dia tak akan bounce back, dia tak akan naik, dia tak akan melantun. Bola kertas, bola kayu, kayu betul. Bola kayu, awak buat bola bulat daripada kayu. You bump kat lantai. You baling ke lantai. Dia melantun boleh tak? Tak ada. Kalau melantun sikit lah. Tapi kalau bola dibuat daripada kertas, apa jadi? Kalau bola getah dia melantun, ya Allah, makin kuat kita baling ke lantai, dia akan makin kuat dia punya lantunan. Sebab material atau bahan yang untuk membuat bola tu ialah daripada getah. Jadi makin kuat kita jatuh, makin tinggi kita bangkit semula. Dengan syarat kita dicipta, kita ada we are made of the right stuff. Kita ni memang ada sikap yang betul, jiwa yang betul, ilmu yang betul, azam yang betul, niat yang betul, iltizam yang betul. We'll move on. 440 dalam kelas. Oh yes, please like dan share agar lebih ramai orang dapat masuk dalam taman syurga bersama kita pagi ni. Like dan share, anda akan dapat pahala. Kesian kawan-kawan kita kita baru mula, kita belum login So beritahu sahabat-sahabat your WhatsApp group. Norai dan Hasan tadi, terima kasih. Ida Adiarus, Jaliah Rahman, Saiful Rizan, Soleh, Mar Anju, Jaliah Abdul Rahim, Amelia Abdul Rahim, tu dia. Radiyah Osman, Halimatun Sa'diyah, tu dia. Ni Ibu Susu Nabi, Ani Hani, lepas tu dia Zahwi dan yang lain InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dalam nama Allah So tak apa, kena press kat bawah tu baru dia naik dia punya bilangan orang dalam kelas 4, 5, 8. Dia tak automatik apa jadi jadi inilah ada macam-macam update yang kita masukkan dalam kita punya laptop ni. Banyak update status dari masa ke masa, update apps maka macam-macam, makin kompleks makin menyenangkan tapi kadang-kadang menyusahkan. 475 dalam kelas. Okay, let's target 1K sahabat-sahabat kita bersama kita pagi ni. The more the merrier dan the more blessed. Allah tak pandang kumpulan tak satu hati. Okay, tajuk kita pagi ni perubahan yang holistik, yang menyeluruh akan menjadikan hidup kita dinamik dan mudah-mudahan lebih prolific. Prolific means kalau buah ni menghasilkan yang banyak, menghasilkan yang lumayan, itu prolific. Prolific means lumayan Prolific writer, orang yang menulis banyak buku. Prolific prolific income, artinya pendapatan yang lumayan Prolific idea, banyak idea yang benar Prolific, itu bahasa yang bagus juga.
A hard fall means a high bounce. Ini Mutiara kata dulu sebelum kita pergi tips bagaimana nak berubah secara holistik sambungan yang semalam. Dan ingat pesan Nabi SAW dalam suatu hadis, ya, sesungguhnya Allah tidak pernah ambil sesuatu daripada yang kita sayang, ya. Allah takkan ambil sesuatu daripada kita yang kita sayang kecuali digantikan dengan yang lebih baik. You remember that, ya. Bila kita ingat yang itu, maka kita akan dapat kekuatan yang luar biasa dan kita tidak akan mudah patah semangat, ya. Kalau Allah ambil sesuatu dari kita, pekerjaan kita, ya, kesayangan kita, kereta kita, ya. Semalam Tok Abah tengok cerita apa entah, ya. Kereta dia kena rampas, ya. Bekas madu dia, ya, anak bekas madu dia ambil. Cerita hawa, ya. Dia petang-petang tu dia ambil kereta tu. Tok Abah tengok, Allah, mana milik kita, mana milik kita. Ya, oh Shah Alam bukan hawa, bukan Shah Alam. Tok Mak dah repair. Tok Abah bukan kisah sangat. Tengok sambil-sambil tu, sambil berfikir, cari bahan. Setiap apa yang Tok Abah tonton, Tok Abah baca, Tok Abah dengar, Tok Abah akan cari bahan. Apa yang Tok Abah boleh belajar daripada cerita, kisah, YouTube, ya, kuliah, ya, yang boleh dijadikan asas untuk mengubah diri Tok Abah dulu. And then kita pesan ke orang lain. Sebab cara terbaik untuk merangsang diri berubah ialah dengan merangsang orang lain berubah. Ya, sebab kita tak boleh mengubah orang, tapi merangsang saja. I always regard myself as the facilitator, inspirer. Motivator siapa? Bukan Fadlan Kamsah. Motivator ialah anda. Anda kena motivate diri anda sendiri. Tok Abah facilitate, bagi nasihat, bagi tip, ya, dan juga inspire, memberikan apa nama inspirasi, ya. Mudah-mudahan anda kata, oh ya, ya. Cikgu yang baik akan membuat anak murid percaya kat dia. Cikgu yang hebat cemerlang akan membuat anak murid yakin kepada diri mereka sendiri. Pemimpin yang baik, yang berkesan akan buat anak buah dia, staf dia, percaya kat bos. Tapi bos yang luar biasa hebat akan merangsang anak buahnya agar yakin kebolehan mereka sendiri dan mereka bangkit dalam tiap apapun musibah atau menah yang mereka hadapi, ya. So bangkit semula dengan cara yang lebih hebat. Ingat, the harder you bounce, ya, the higher you rise, ya, the higher you fall, the higher you bounce back, dengan syarat you are made of the right material. When the goings get tough, the tough gets going. Bila suasana, situasi, cabaran makin mencabar, orang-orang yang hebat akan mula bertindak seiring dengan cabaran itu. Ya, anda bagaimana, Tok Abah bagaimana. Alright. So satu lagi kata-kata hikmat, ya, yang Tok Abah pegang, ya. Sebab gagal itu biasa, semua orang gagal. Mana ada orang yang tak pernah gagal. Gagal itu biasa. Yang penting macam mana kamu bangkit semula. Gagal is biasa. Gagal itu tanda kejayaan pun, ya. Orang yang tak pernah gagal tak dapat appreciate, tidak dapat menghayati erti kejayaan yang sebenar. Awak tak pernah gagal. Orang yang tak pernah miskin, lahir-lahir kaya, ya, lepas tu jadi pemimpin. Contoh, bukan kat Malaysia ni, ya. Lahir-lahir dah kaya, dia jadi pemimpin. Dia boleh menghayati tak kemiskinan rakyat? Boleh tak? Boleh lah, tapi payahlah sebab dia tak pernah mengalami. Dia boleh tengok berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tapi kalau ada pemimpin yang dia orang miskin, ya, dia go up plan step by step, dia faham apa itu kesusahan. So orang yang tak pernah gagal kadang-kadang susah nak faham apa arti kejayaan yang sebenar, ya. Itu sebab kadang-kadang kita, dan ada orang bertanya pada Tok Abah, orang yang sangat berjaya ni, dia pernah gagal tak, Tok Abah? Pernah seorang wartawan tanya Tok Abah, Tok Abah pernah gagal tak dalam hidup? Tok Abah pandang dia, mungkin ada beratus kegagalan yang Tok Abah pernah alami. Engkau nak kegagalan nombor berapa yang Tok Abah nak cerita ke awak? Kegagalan nombor berapa dalam diri Tok Abah yang awak nak dengar? Maksudnya apa? Semua orang biasa gagal. Gagal itu biasa. Tapi yang penting bukannya berapa banyak awak gagal, tapi bagaimana kamu bangkit semula. That will, kata orang tu, determine your character. Kata orang putih, that will determine your character. Pasukan yang hebat, ya, walaupun dia ketinggalan dalam permainan, dia akan bangkit semula. Pasukan yang biasa-biasa, dah ketinggalan jauh, give up. Ada orang main badminton, dia dah ketinggalan 15-4. Game 21, ya, 15-4, tapi dia memang karakter yang hebat, dia lawan balik, ya, akhirnya menang, ya, 21-15. Dahsyat, luar biasa. That is character, ya.
Dan kena ingat satu hakikatnya, Allah tahu kita mampu untuk bangkit semula daripada sebarang kegagalan. Allah tahu kita mampu bangkit daripada segala kegagalan. Allah tahu. Because la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah uji kita setakat kemampuan. Jadi Allah tahu kita mampu untuk bangkit semula. Allah tahu. Tapi persoalan yang sangat penting, anda tahu tak? Do you know that you can bounce back better than before? Do you know that? Do you realize your potential? Allah tahu kita mampu bangkit semula. Tapi persoalannya, awak tahu tak? Tok Abah tahu tak? So now I'm telling myself every time, yes, I can come back. I can come back. I can bounce back. No matter what. Sebab Allah memang cipta kita begitu. Allah uji kita begitu. Lagipun Tok Abah selalu sebut, Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya dimulakan dengan ujian. Ya. So Tok Abah sebut tadi kan, kita takkan faham erti kejayaan sebenar kalau kita tak pernah gagal. Kita tak akan appreciate malam kalau siang kalau tak ada malam. Oh, malam gelap, ya. So siang terang. Oh, hebat dah siang dah. Kita akan appreciate siang kalau kita mengalami malam. Itu dalam tu, ya. Dan kita tak akan appreciate siang kalau tak dapat malam, dan kita tak akan appreciate malam kalau kita tak mengharungi siang. Gitu. Tapi Tok Abah ingat satu kata-kata mutiara yang Tok Abah peganglah. Orang yang paling malang dan rugi besar ialah orang yang gagal belajar dari suatu kegagalan dan move on. Ini yang kita nak bincang ni. How can we change in a holistic manner so that become, ya, perubahan holistik membawa hidup yang dinamik dan hidup yang prolific. Itu tajuk kita pagi ni, ya. Prolific artinya melimpah ruah. Ya, yang ketong banyaklah, ya. Prolific, hidup yang holistik, perubahan yang holistik berubah. Ya. Lepas tu akan membawa hidup yang lebih dinamik, lebih bermakna, ya, more learning, more living, hopefully more learning, ya, more meaning and more earning, mudah-mudahan, ya. Okey. Dan kata seorang guru Tok Abah, ni sarjana lah, seorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada orang yang tak pernah jatuh. Ya, orang yang dah jatuh bangkit semula, dia lebih kuat daripada orang yang tak pernah jatuh. Orang yang pernah sakit dan sembuh semula, maka badan dia akan lebih kuat daripada orang yang tak pernah sakit, sebab dia dah ada immunity dalam badannya. Dalam dirinya ada immunity, ya, dalam dirinya ada immunity, ya. So ini apa nama? Ni bu saya pakai sampel. Bu saya pakai sampel. Toma, bu sampel. Oh ya, Toma nak benda ni dah kosong. Tok Abah minum dengan Toma, ya. Tok Abah lupa nak cakap, kita punya Abilah pagi ni disegarkan oleh minuman segar, lazat dan berkhasiat premium cokolate. Itu ni penaja program kita. Lupa, nasib baik Tok Mak kacau nak buang sebab dah kosong. Tapi kata jangan jadi sampel. Jadi Tok Abah bolehlah pegang betul-betul punya, bukan cakap saja. So premium cokolate, minuman lazat berkhasiat, jom minum cawan, insya-Allah tertawan. Dia akan, memang pertamanya lazat, lepas tu kita rasa kenyang. Tok Abah pun pagi tadi baru weight timbang badan Tok Abah dah turun daripada 88.5 minggu lepas lah, 10 hari lepas turun ke 84.6. So dah turun lebih 3 kg. Alhamdulillah. Tapi bukannya sebab minum ni, kau jangan tertipu, ya. Minum ni akan menggerakkan Tok Abah untuk berfikir cara lebih positif tentang kesihatan, mula exercise, mula-mula berjalan keliling kawasan perumahan di Bandar Baru Bangi. Tapi ya Allah, sakitnya lutut, ya. Lutut dah 70 tahun. Jadi Tok Abah cakap ke anak, Tok Abah yang nombor 2 tu, dia kata no, ya, I think I go more static, low impact exercise. So Tok Abah cycle, kata tu berbasikal dalam rumah, static cycling selama lebih kurang setengah jam sambil tengok Prison Break. Cerita 10 tahun yang lepas. Tapi seronok, ya, sambil tengok satu episod 44 minit. So Tok Abah pastikan habis saja Tok Abah cycling dan duduk sebentar sambil cool down, habis 44 minit. Semalam Tok Abah bakar 531 kalori. Tak macam tak percaya. Itu sebabnya badan dah makin sihat, makin sedap. Dan yang penting juga, kita buat rentetan perubahan-perubahan positif. So kita nak berubah, kena ada dia punya impetus, ada dia punya penggerak, pencetus, pemangkin, catalyst. Dan catalyst yang Tok Abah dapat ujung-ujung ni ialah premium cokolate. InsyaAllah, ya. Nak dapatkan ni ada link kat atas tu, kat content pin tu ada link. Dan Tok Abah juga, program pelatihan hari ini diinspirasikan oleh 3 webinar yang Tok Abah akan kenalkan. 23 September, komunikasi dinamik semasa pandemik. InsyaAllah seronok, berbaloi banyak tip baru yang Tok Abah pun excited.
Tok Abah tiap hari cari bahan, belajar tentang komunikasi. Kali pertama Tok Abah belajar komunikasi secara formal tahun 70-an. So I keep on learning sampai meninggal lah ya. Okey. Ya, so insya-Allah berbaloi. Bos hantar staff minta bos sponsor, majikan sponsor, sebab ini akan merangsang, walaupun hidup rumah tangga akan berubah insya-Allah, juga prestasi kat tempat kerja juga berubah, prestasi dalam masyarakat. So this is in-service training. So bos-bos, please send your staff. Dah ramai dah mendaftar, alhamdulillah. Link ada kat content pin kat atas insya-Allah. Ya, 23 September komunikasi dinamik semasa pandemik, dan 25 September ini seronok ya. Tok Abah punya isu webinar kita pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari ialah keluarga bahagia ibarat syurga di dunia. Keluarga, kata ulama semalam Tok Abah sebut ya, if you want to change the world, go back to your family and love your family more ya. Dan itu kata Mother Teresa, kata Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu, yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling lemah lembut kepada ahlimu, dan akulah orang yang paling lemah lembut kepada ahliku ya. Okey, Nurmizan Cik MB, terima kasih. Azila Yusof, Azura Cik Ros, Rifah Marjan, please like dan share. Dayang Ros ya. Muhammad Zabri, Muhammad Zabri doktor pakar yang membedah mata Tok Abah pun namanya Dr. Zabri. Mar Anju, Sri Molis SMZ. Sri Molis kata suka dengan Datuk tu ketawa. Saya pun suka kalau dengar saya. Zurina Muhammad Isa, Rifah Marjan ya. Ni orang Sabah ya. Noryati ya, Norzi, Syuhada Zaidin, Misliah, Misliah ni nama Jawa ni, Misliah kawan saya lah tu ya. Sulis Tiawati Sumarto, confirm lah ya. Farik ni orang seberang ni, Farik Rahman. Oh, ini orang hebat-hebat ni. Jafar Jasni ya, okey. Lepas tu Syuhada Zaidin dan yang lainnya. So Tok Abah masih 571 dah start. So Tok Abah tengok, kena press kat bawah, tengok ada tak perubahan. Oh, dah 638 ya, orang dalam kelas 638. Please like and share. Happy birthday untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini. Happy anniversary. Selamat menimang cahaya mata, menimang cucu ya. Selamat menerima menantu, ada. Dalam PKP pun orang nikah ada ya, ikut SOP. So ingat, orang yang mampu bangkit semula setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada orang yang tidak pernah jatuh sama sekali ya. Sebab orang yang pernah sakit ada immunity system. So jika ni nasihat Tok Abah pada diri Tok Abah dan pada semua orang lah. Jika salah, anak ke, keluarga ke, kita betulkan. Jika gagal, cuba lagi. Tapi jika give up, tak boleh dia nak menolong. Kalau salah, kita boleh betulkan. Kalau gagal, boleh cuba lagi. Kalau tak tahu, kita boleh beritahu. Kalau jahil, tak tahu, kita boleh didik. Tapi kalau give up, I cannot help you. Kalau give up, memang menempa kegagalan. Tapi ingat, bila kita dalam keadaan give up, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tertekan, ingatlah pesan Nabi, wahyu dari Allah ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, dan jangan kamu bersedih ya. Sesungguhnya kita ada Allah untuk membantu kita ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Please like dan share. Okey, carry on. 640 dalam kelas. Dan satu lagi, last ya, sebelum Tok Abah bagi tip lagi bagaimana nak berubah secara holistik ya. Perubahan holistik akan membuat hidup lebih dinamik dan prolific. Bagus, sedap sikit bunyi. Di sebalik kegagalan ada 3 kebaikan. Banyak sebenarnya. Di sebalik kegagalan ada beribu kebaikan, tetapi Tok Abah nak highlight 3. Di sebalik kegagalan ada 3 hikmah yang tersembunyi. Sebenarnya bukan 3 ya, beribu terpulang pada anda, tetapi Tok Abah nak highlight 3. Pertama, kita dapat belajar kaedah alternatif ya, untuk lebih berjaya. Because kita guna cara ni, kita gagal. So kita akan pilih cara lain. Seperti Thomas Edison. Dia diberitakan ya, dia telah membuat 10,000 kali eksperimen baru dapat tungsten sebagai filament untuk mentol ya, 10,000 kali. Dan orang kata 999 kali kamu telah gagal ya, Mr. Thomas, tapi kamu tak pernah give up. Sampai ke kali ke 10,000 kamu berjaya. Thomas Edison kata, siapa kata saya gagal? Saya tak pernah gagal. Yang 9,999 kali tu, saya bukannya gagal, saya tahu
Rupanya saya gunakan besi untuk buat filament, tak boleh. Saya gunakan ini biji, tak boleh timah. Saya gunakan ini, tak boleh. So setiap kali saya tak dapat yang apa nama terbaik, saya belajar. Mana pula gagal? Maka benarlah kata orang-orang tua, kegagalan itu tangga kejayaan. Ya, itu sebabnya bila anak awak semua merah dia punya report card, jangan marah sebab anak nanti jawab, bah. Ni merah semua ni semua tangga kejayaan, bah. Tangga kejayaan, bang. Abah jangan marah. Ni semua merah ni fail, tahu. Tapi saya gagal, tahu. Tapi ia tangga kejayaan, bah. Tidaklah kena rotan. Masih dapat belanja KFC, ya. Okey. Di balik kegagalan ada 3 kebaikan. 1, dapat pelajar kaedah alternatif untuk cara yang lebih berjaya. Oh, cara ni tak betul. Gagal. Aku kena ubah strategi, teknik, cara, ya, pendekatan, doa, zikir, cari kawan baru, networking. Kita belajar kaedah alternatif untuk berjaya. 1, di sebalik kegagalan. 2, dapat memperkasa mental kita. Ya, bila kamu tak pernah jatuh, kamu punya mental strength, ya, kamu punya kata tu fitness, mental fitness kita tergugat. Kita sebenarnya tak tahu setakat mana kita ni kata tu gigih atau bersemangat. Jadi bila kita gagal, kita punya mental strength, mental fitness bertambah baik, bertambah hebat, ya. Sebab orang yang biasa gagal, dia tak rasa tergugat, tak rasa down sangat bila dia gagal, ya. Tapi kalau tak pernah gagal, tiba-tiba gagal, aduh, dia punya jatuh, dia punya impact sangat-sangat teruk, ya, sebab dia tak ada mental fitness ataupun emotional fitness. Itu semua jelas lah, ya. So, apa dia hikmah di sebalik kegagalan? 3 hikmah yang besar. 1, dapat belajar benda baru, kaedah baru, alternatif yang lebih berjaya. 2, dapat memperkasa minda. Dan yang ketiga, kita dapat mengenal diri. Oh, rupanya aku ada kekuatan ini aku tak gunakan. Aku ada kelemahan-kelemahan ini aku tak. Patutlah aku gagal sebab aku bertangguh-tangguh, sebab aku mulut celupa, sebab aku suka membawang. Ini bukan Fadilah Kamsah, ya, bukan Tok Abah, ya. Contoh, ya, aku banyak membawang, aku nampak kesilapan orang, aku banyak cakap, kurang bertindak, aku ni tak cukup ilmu, aku ni perasan, aku tahu, aku ni. Daripada kegagalan, kita akan lebih mengenali kekuatan diri untuk diserahkan, kelemahan diri untuk diatasi, bakat-bakat diri untuk dipupuk dan dibaca dan dimajukan, gitu, ya. Mrs. Arman, Laila, Lita Valita, terima kasih. Muhammad Zulkarnain, Kamun, terima kasih. Wati Rahman, Cikgu apa ni, Jasni Ahmad, ya. Cik Jasni pun ada. Rosemary Mali, Miss Mastura, tu dia. Rashidah Arsyad ada. Encik Saiful, ya. Mahmud Karul Azam, Muhammad Farid, Suraya Salihuddin, Farhana Sobri, Kamila Yunus, Siti Afsakula dah sebut tadi, Hazmi Hasan, Seniah CV. Oh, COVID bukan coronavirus. Oh, CV coronavirus. bukan. Ya, Seniah. Waalaikumsalam, ya. Jasni Ahmad Holistik, ya. Okey, Munirah Mus, Saiful, Adilia Hanim, okey. Saiful tadi, Nurzi BZ, ya, Nurzi BZ, Uji Mizi, Jaafar Jasni, Encik Saiful, Nurzana M. Nasir, Mazian Azman dan yang lain. Okey, Tok Abah punya figure start at 640. Tok Abah press bawah, tengok berapa yang ada sekarang. 689. Come on, like dan share untuk ajak lebih ramai sahabat kita untuk bersama-sama kita agar, ya, lebih ramai dalam kita punya taman syurga, insya-Allah, ya. So, syukur alhamdulillah kita dalam situasi yang lebih positif, insya-Allah, ya. So, Tok Abah nak pergi balik kepada Tok Abah punya mana dia? Ya, Tok Abah punya nota. So, jom kita patah balik bagaimana kita nak berubah cara holistik. Semalam Tok Abah kata apa? Ada 8, ya. 8 package orang yang berubah secara holistik. Pertama, betulkan hati, betulkan niat. Hati kena dicuci dengan solat, taubat, istighfar, ya, maafkan orang, baca Quran, sedekah subuh. Tahniah, ya, untuk mereka yang sedekah subuh, syukur, tahniah, ya. Mudah-mudahan dengan sedekah kita, maka Allah akan buka pintu rezeki dan malaikat yang akan mendoakan kita, wahai Allah, kau berilah nikmat
bertambah-tambah kebaikan pada orang ini sebab dia bersegar subuh pagi tadi. Malaikat pertama doa. Malaikat kedua, kalau kita tak nak segar subuh saja, lah semalam dah segar, hari ni tak payahlah. Ya, wahai Allah, kata malaikat ini, engkau rosakkan hidup orang ini. Bahasanya, engkau rosakkan hidup orang ini sebab dia kedekut, tak hidung masing, sebab dia mampu tapi tak nak sedekah subuh pagi tadi. Itu hadis ya. Ni bukan Tok Abah punya dongeng. Itu hadis. So, hati dan niat kena betul. Satu, minda kena positif, husnuzon, bersangka baik. Ingat yang Tok Abah selalu pesan, kata Amy Emberling ya. Bukan Amy Emberling, Johnny Emberling kata 50,000 kali kita berfikir atau bercakap pada diri kita, ya, tetapi 80% adalah negatif, su'zon. Sebenarnya kita baca doa supaya kita mati dalam husnul khatimah ya, kita bukannya su'zon ya, jangan sampai su'ul khatimah. Su'ul khatimah min mati dalam keadaan yang Allah tak redha. Kita nak husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Ya, minda yang positif sebab Allah bertindak seperti mana yang kita fikirkan. Fikir yang baik-baik, insya-Allah baik akan datang. Fokus pada ubat akan datang. Fokus pada solusi akan datang. Fokus pada masalah dan penyakit, maka kita akan lebih teruk, masalah kita akan lebih sakit ya. Sebab itu Nabi berpesan, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Dan Tok Abah ni sebagai orang yang faham sikit-sikit psikologi, itulah dikesan atau impak psikologi. Kita ceritakan penyakit kita pada semua orang, maka penyakit kita makin berat dan lambat nak pulih. Kata pakar yang mengkaji. Satu, hati. Kedua, minda. Ketiga ya, betulkan semua usaha kita. Betulkan tindak tanduk kita. And I kept telling you guys and telling myself, apa pun yang kita buat masih belum sempurna. Semalam Tok Abah bercakap pada sahabat-sahabat AKPK dan yang menonton program Tok Abah semalam 3.30 hingga 4.30, anjuran AKPK, Agensi Kaunseling dan pengurusan kredit. Tok Abah kata, kita kadang maaf ya, buang air kecil pun tak betul, tak ikut sunnah, tak ikut SOP. SOP dia ada, Standard Operative Kencing ada tau. Buang air besar pun tak pandai. Kita buang air besar sekejap lagi dia kata tak pandai. Ada cara yang lebih hebat yang Nabi ajar. Ada kaedah buang air besar yang terbaik dalam dunia. Macam mana? Ada, tengoklah YouTube ya, Google lah. Takkan Tok Abah nak bagi tahu semua, mana ada masanya. Ingat, kalau kita nak belajar daripada pengalaman sendiri, awak kena hidup beribu tahun baru dapat pengalaman. Tapi belajar dari pengalaman orang lain, tengok YouTube, Google ya, daripada website yang yang baiklah, yang betul ya, yang mursyid, guru-guru yang mursyid, maka kita akan dapat nasihat yang betul. Kalau pergi pada yang tak betul, maka awak akan sesat larat ya. Banyak sangat ajaran sesat sekarang ni. Yang baru-baru ni pun banyak ya, disebut tentang ajaran-ajaran sesat. 718 orang dalam kelas. Hari ni hari Sabtu, beritahu kawan-kawan kita lain ya. Satu, niat dah betul, hati dah bersih. Kedua, minda kita dah positif. Kita cantikkan fikiran kita, azam kita, niat kita. Dan ingat, Tok Abah dah pesan, keluar rumah pasang banyak niat, multiple objectives. Sebab setiap niat yang kita pasang, niat baik, akan dapat pahala. Dan niat yang kita pasang akan menyebabkan kita dapat tenaga, ilham, inspirasi, kekuatan, semangat. So, Tok Abah akan pasang 10 niat sebelum pergi kerja, every day, daripada tahun 87 sampailah semalam. Pagi ni belum keluar rumah, belum pasang niat untuk bekerja ya. Tok Abah akan Tok Abah punya webinar malam ni ya, pukul 9 malam ni dengan Coach Zul. So, yang ketiganya ialah usaha dan tindakan yang cemerlang setiap usaha kita. We are all work in progress. Ingat, success is a journey, not a destination. Dan success must be outside the comfort zone. Kecemerlangan cuma berlaku di luar zon selesa. Jangan selesa sangat. Dan untuk cemerlang, kita kena paksa diri untuk berubah. Tok Abah kena paksa diri. Semalam, Tok Abah ingat, anak Tok Abah yang selalu supervise Tok Abah punya exercise tak datang sebab dia kata dia letih. Tok Abah pun bisik kata, bagi surat cuti, saya tak boleh exercise. Tok Mak kata, no way. Dia mantan profesor. Dia kategori A punya staff. Dia boleh bagi surat tau. Yang laku lah kalau penjawat awam laku ya, pegawai kategori A boleh bagi surat sokongan ya, ataupun recommendation ya. Okey, so paksalah di Tok Abah yang warm up sikit, pakai kasut, pakai stokin ya, lepas tu perlahan-lahan warm up 5 minit dan 8 round ya. Alternatif 3 minit speed 1 dan 15 saat speed 2. Itu yang Tok Abah buat sekarang kat Tok Abah punya static bicycle.
Semalam dapat bakar lebih 500 kalori dalam masa setengah jam lebih kurang. Ya, ringan sikit badannya sebab dah 3 minggu tidak diurut sebab PKP punya pasal. Ya, kita ikut SOP. Alright. Jadi untuk cemerlang kita kena paksa diri. Kecemerlangan cuma wujud di luar zon selesa. So kita kena betulkan usaha. Alamak, berak pun dia kata tak betul. Apa punya motivator? I am not the motivator, you are. I am the inspirer. Dan Tok Abah kalau tak pasti, Tok Abah tak kongsi. Tok Abah kalau tak pasti, Tok Abah tak kongsi. Sebab menyampaikan sesuatu yang tidak tabayun, tidak disiasat, tidak dicek kebenarannya, sama dengan berbohong. Apa tu? Maksud hadis. Jangan main-main. Senang ke jadi inspirer, jadi facilitator? Susah. So I got to make sure. Kalau tak pasti kita okay, Tok Abah tak berapa pasti, tolong cek, tolong Google. That I will say, insyaAllah. So Tok Abah semalam demonstrate cara minum. Tok Abah minum pagi tadi, minum premium chocolate tu. Minum bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk, simpan kat mulut lebih kurang dalam 7 saat, kata pakar yang mengkaji, baru telan. Minum lagi seteguk. Nabi SAW bila minum 3 teguk. Nabi kalau minum 3 teguk. Anda bagaimana? Awak terus minum guk sampai setengah gelas ataupun seteguk telan, seteguk telan, seteguk telan. Itu teknik cara minum yang betul ikut sunat. Macam minum. Makan Nabi kunyah 40 kali. Awak Tok Abah? Tok Abah kunyah biasanya 5-6 kali. Tapi bila dah ingat balik, kita Tok Abah kunyah 10 kali. Itu pun jangan pula makan bubur, nasi bubur awak kunyah 10 kali, kau jangan loyak buruk. Ya, so bubur telan aja. Ya, sup telan aja, apa nak kunyahnya. Okey, jangan loyak buruk ya. So 756 dalam kelas, not bad ya, makin naik. So usaha dan tindakan yang cemerlang dah sebut semalam. So yang keempat ya, rupanya ada 8 perubahan untuk holistic change. Untuk perubahan 360, perubahan holistik akan menyebabkan hidup lebih dinamik dan prolific. Jadi perubahan holistik ini ada 8 aspek besar. So yang keempat ialah tolong pertingkatkan dan perkemaskan ibadah dan doa kita. Doa tanpa ibadah, doa tanpa solat tak ke mana. Dan bila berdoa kena mulakan dengan basmalah, dengan memuji Allah, kemudian dengan berselawat atas Nabi, tutup dengan memuji Allah dan berselawat, baru doa kita naik ke langit. Siapa kata? Guru-guru kita lah, kata ustaz lah, kata azatizah, kata ulama, kata ya, dan based on hadis ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan kita selalu dengan hakikat. Ini bukan Tok Abah nak cakap, Tok Abah bukan ustaz pun. I remember I am a psychologist, I am an observer. Tok Abah orang yang tua bangka yang adalah pengalaman sikit-sikit yang boleh dikongsi. Barang siapa, kata ulama kita, barang siapa yang memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. So untuk membagi hidup kita secara holistik, first and foremost, please make sure solat awak sempurna. Sempurna mean solat fardu 5 waktu, jangan tinggal langsung. Dia tak ada istilah qada, aku qada tak. Dia kalau qada ni bila sakit, tak mampu nak bergerak, sakit pun kena wajib solat. Tapi tertidur, terpengsan, tergila, terpengsan, terlupa, yes, ya, ataupun ialah kita tertidur, ya, so kita bangun dah habis subuh, bolehlah qada. So dan tak apalah usali usali fardhu subuh qadaan, tak payah qadaan rupanya. Tawab baru belajar daripada Pius Salman. Rupanya kita kalau niat solat subuh di luar waktu subuh, kira qada lah, automatik qada. Tak payah qada'al, tak payah. Baru tak apa belajar, dah umur 70 baru belajar. Ya, bengap bukan masalah bengap, jahil, tak tahu, tak belajar, tak diajar. So rupanya kita ni sama ada semayang tunai ataupun qada bukan sebab adaan lillahi ta'ala, qada'an lillahi ta'ala, bukan. Bila kita niat zuhur, dalam waktu zuhur automatik adaan. Kalau kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, automatik dia qada. Dah awak sembahyang kecuali jamak lah, kau jangan baik buruk, kecuali jamak takhir, jamak takdim, itu cerita lain ya. Jamak takhir. So barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. So jom anda dan Tok Abah kita fokus betulkan solat kita. Ya, perbaiki lagi. Yang 5 waktu kita jaga, yang solat qabliyah ba'diyah, ya.
apa nama, solat-solat rawatib kita jaga, duha jangan tinggal, solat taubat tiap malam jangan tinggal, tutup dengan witir tiap malam forever. Tutup dengan solat witir tiap malam forever. Please ya, jangan tunggu Ramadan baru nak witir. Ini survey yang Tok Abah buat. Lebih kurang 3% saja orang Islam di Malaysia yang Tok Abah survey. Yang Tok Abah survey, my sample. Yang solat witir tiap malam di luar Ramadan, 3%. Ingat, Tok Abah sebut, orang yang cemerlang, yang sekitar 3%. Ini kajian satu dunia lah. 3% yang orang yang di luar zon selesa. On the right side, the outliers. Kata bahasa Inggerisnya, the outliers. The outliers ada dua kumpulan. Belah kanan, yang cemerlang. Yang belah kiri, yang bermasalah. Yang gila, yang degil, yang narsisistik, yang bodoh sombong, tak boleh diajar, tak nak berubah, tapi tak nak cemerlang, tapi tak nak berubah. Maunya. Itu yang 3% yang belah kiri. The outliers. Yang 94% normal, biasa-biasa. Dan orang biasa ni okey lah. Tapi Allah sayang pada orang yang buat apa pun, itqan, terbaik. Dengan tekun. Bukan biasa-biasa. Jadi untuk dapat sayang Allah, jom kita berubah secara holistik, secara menyeluruh. Ya, baik. So, ibadah dan doa kita kena pertingkatkan. Ya, ingat, salah satu ibadah yang Tok Abah pesan sejak Ramadan yang lepas, sejak Ramadan 2 tahun lepas pun, sedekah waktu subuh. Sedekah anytime is good. Sedekah on Friday lebih memang sangat digalakkan, tapi sedekah subuh yang terbaik lah. Ya, sebab waktu itu sesuai dengan turunnya 2 malaikat. Satu malaikat akan doakan semua orang yang bersedekah subuh dengan kebaikan. Yang nikmat bertambah-tambah. You tak akan miskin dengan bersedekah, insya-Allah. Ya, sedekah orang yang kaya sangat baik. Sedekah orang yang miskin sangat baik. Ya, remember, sedekah tak sebenarnya dengan duit sahaja. Okey, ibadah. Nombor 5. Untuk perubahan, kita perbaiki hubungan kita. Tabahin dah. Kalau kamu nak mengubah dunia, pulanglah ke rumah kamu dan perbaiki hubungan kamu di rumah kamu. Ya, kata semua orang yang mengkaji lah, yang mengkaji bidang ini. So, perbaiki hubungan kita. Dan Tok Abah selalu sebut dalam konteks ini, jom kita serasikan roh, serasikan roh kita dengan semua orang di sekitar kita. Serasikan roh. Make your soul compatible with the soul of all the people around you. Bila kamu berdamai dengan diri kamu, maka Allah akan jadikan dunia berdamai dengan kamu. Ni my own quotation sejak bulan 2-3 minggu ni Tok Abah ulang-ulang ya. Bila kamu berdamai dengan diri kamu, maka Allah akan jadikan dunia persekitaran berdamai dengan kamu. Dan ramai orang tak damai dengan dirinya. Dia tak rasa tenang dengan dirinya. Dia tak redha dengan dirinya. Dia tak bersyukur. Dia masih bandingkan diri dengan orang lain. Dan Tok Abah pesan. Jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Itu tak betul, tak fair dan tidak bersyukur namanya. Tapi bandingkan diri awak hari ini dengan diri awak yang semalam. Sebab orang yang berjaya, beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, you cannot go wrong. Ya, you cannot go. Seri Muli ni ulang cakap Tok Abah, kau jangan loya buruk. Ya, betul. Tok Abah cukup kadang-kadang orang loya buruk ya. Orang loya buruk ya. Tok Abah cakap, kita bercakap pada diri kita 50,000 kali sehari. Tok Abah cakap seorang-orang gila tu. Yalah. Saya memang orang kata gila-gila. Kita bercakap pada diri kita, kita berfikir, aku nak makan apa dalam hati, aku nak makan apa hari ni. Tu bercakap pada diri tau. Gila ke? Aku nak petang ni nak buat apa? Aku nak buat exercise apa hari ni? Aku nak dah boleh dine out. Aku kalau nak makan kat luar, makan kat mana? Kalau kami kat Bangi ni, aku nak makan kat restoran kat Bangi ke nak Malakat Mall? Tu sahabat-sahabat kita kat Malakat Mall, ya, kat Cyberjaya. Tak jauh daripada tempat Tok Abah ni. Contoh. Kita bercakap pada diri kita. Siapa kata kita tak bercakap pada diri kita? Kita bercakap. Gila ke? Fikirlah sendiri. You fikirlah sendiri. Alright? So, hubungan yang cemerlang ya, bermula daripada orang yang baiklah. So, jom kita jadikan diri kita bertambah baik. Dan kita jangan perasan kita dah baik ya. So, kita perbaiki diri kita. Dan serasikan roh kita dengan orang lain. So, persoalannya macam mana nak serasikan diri kita dengan orang lain, roh kita dengan orang lain. Tahun 96 Tok Abah baru pindah ke pejabat baru Tok Abah. Kami baru beli bangunan masa tu dengan rakan kongsi. Kami beli bangunan ya, 4 tingkat masa tu tak semahal sekarang lah. Masa tu harganya 700,000.
kita ada rakan kongsi ya, geng. Jadi mampulah loan ya. Loan, maka kita buat kita punya syarikat kan. So 700,000 tu munasabah kita bayar dalam 4-5 ribu sebulan kot. Ya, dalam masa 15-20 tahun. So mampulah. Ya. Dah habis dah, langsai dah semua. Tapi sekarang nilainya mungkin 3 juta, 4 juta lah kan. Itu biasalah. So bila Tok Abah dah pindah ke pejabat baru tu, pejabat 4 tingkat di Section 9, maka Tok Abah didatangi seorang manusia hebat daripada Muar, Johor. Dia ni orang hebat, orang berpengalaman. Dia kata dia datang jumpa PA Tok Abah. Datuk Fazilah ada? Saya pun baru 4-5 bulan dapat anugerah Datuk. Masa tu belum ada cucu, tapi dapat anugerah Datuk daripada Duli Amam dia, almarhum Sultan Selangor pada masa itu. Tahun 76 Tok Abah dapat. So orang panggil, masa tu sibuk lah, dia orang excited panggil Datuk. Tok Abah kata jangan panggil Datuk, panggil Haji sudahlah. Okey, Datuk tu tua sangat. Masa tu umur Tok Abah 45 tahun. Aku datang ni, aku nak mengajar Datuk Fazilah ni ilmu baru. Cakap kat dia, aku nak ajar dia ilmu baru tentang keserasian roh. Cakap kat Datuk Fazilah. Kata si Pak Haji ni kepada PA saya. PA pun datang berlari. Ada orang. Dia kata nak ajar ilmu tentang keserasian roh. Keserasian roh. Siapa orang tu? Tak tahu, tak kenal. Dia tak ada appointment kan? Memang tak ada appointment. Dia kata tak apa. Allah yarham ibu saya. Allah yarhamha ibu. Tok Abah selalu pesan, kalau ilmu datang ke rumah, raikan. Jangan sampai tolak orang yang membawa ilmu. Baik jual buku ke, ataupun datang nak bagi nasihat ke, ataupun sahabat-sahabat ya, jemaah tabligh nak datang ke, contohlah ya. So jangan halau, jangan bersangka buruk. So Tok Abah kata okey panggil dia. Tolong tanya dia nak minum apa, nak makan apa, sebab office Tok Abah sebelah tu ialah restoran. Jadi senang aja. So kita buat restoran tu macam kita punya, nak roti canai ke, nak nasi lemak ke, nak teh tarik, nak Nescafe tarik, nak Horlicks tarik, apa benda tarik pun ada. So doktor dia kata, okey, saya semalam tengok awak, saya selalu tengok awak kat televisyen. Okeylah, bagus. Tapi roh awak kadang-kadang tak serasi dengan roh penonton. Wah, Tok Abah tak pernah dengar tu. Roh awak dengan roh penonton tak berapa serasi. Dan saya terasa kadang tak berapa serasi. Jadi kadang impaknya tak sebagus kalau roh awak serasi dengan audien. So hari ni saya datang dari Muar ni, naik kereta BMW saya. Wah, dia naik kereta BMW. Kau. Tapi okey, sebelum awak kata yang bukan-bukan, masa dia nak balik, Tok Abah kena tolak kereta dia sebab tak boleh start. Faham ke faham? Kau tak faham, kau jangan buat pasal ya. So Tok Abah dan orang pejabat kena tolak. Orang lain ada BMW, saya pun ada BMW. Wow. Orang lain beli 200,000, saya beli 2,000. Dia beli BMW 2,000 tahun bila? Angkop. Ini tidak mengumpat siapa-siapa. Sebab Tok Abah tak sebut nama kan? Tak ada mengata pun. Tapi Tok Abah kena tolak kita tu lah ya. Ramai-ramai berpuluh juga. Tapi dapat balik. So aku datang ni, aku dan kau je. Aku nak datang ni, aku nak mengajar kau ilmu tentang keserasian roh. Ni dalam konteks perbaiki komunikasi kita. Okey, pindahkan cerita. Satu, nanti kau boleh tambah. Sebab aku tahu kau ni banyak membaca, banyak. Dan aku dengar kau ada je bila aku cakap satu benda, kau mesti tambah. So satu, doakan orang. Doakan orang lain, maka roh kita dengan orang tu, roh tu akan serasi. Baru Tok Abah masa tu, Tok Abah dah berguru dengan Allahyarham Ustaz Arundin. Tahun 85 dah mula. So Allahyarham Ustaz Arundin pernah menasihati kami anak murid, kalau kamu doakan orang lain 40 malam berturut-turut, kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Jadi Pak Haji depan saya ni kata, kamu doakan orang lain, roh akan serati. Wow! Tok Abah kata, ini sama dengan guru saya pesan, Allahyarham Ustaz Arundin. Jadi memang betul kita doakan orang, roh kita makin kata compatible, makin serasi. Sebenarnya suami isteri roh serasi, adik-beradik roh serasi. Sebab banyak doa mendoakan. Rapan baik, kawan baik, kawan rapat. Kawan rapat ya, rakan baik. BFF yang doa mendoakan, roh serasi. Baru terfikir, pop muncul. Baru terfikir, terus di call. Baru terus di WhatsApp. Betul? Betul. Ni roh serasi. Isteri baru terfikir, suami terus respon. Suami baru terfikir nak ajak makan whatever, isteri terus respon. Itu roh serasi. Betul? Betul. So doa mendoakan. Of course yang keduanya yang Tok Abah tak perasan lah. Memaafkan. Rupanya memaafkan orang akan menserasikan roh. Roh kita tak akan serasi selagi kita tak maafkan dia. Wow.
Dan Tok Abah dah pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Kemaafan, memberi maaf itu adalah amalan orang yang menghuni syurga. So anda dan Tok Abah, please, let's keep on. Doakan orang lain, maafkan orang lain. Dan yang ketiga, bantu orang lain. Allah akan bantu kita selama mana kita bantu orang lain. So bila kita bantu dengan ikhlas, bantuan tu dalam apa bentuk sekalipun, maka roh kita makin serasi. Doakan, maafkan, bantu-membantu. Yang ketiga, kita hantar gelombang. Ini yang Tok Abah selalu sebutkan. Kita hantar gelombang sayang. Nampak je orang depan kita, wahai Allah, aku sayang dan hormat orang depan aku ni kerana Engkau. Kau tolong ubah dia jadi positif. Ya? Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau dia ada kesibukan, lapangkan. Kalau dia ada konflik, damaikan. Kalau dia tengah sedih, ceriakan. Kalau dia hutang, rangsaikan. Ya? Dan 2 hari lepas ada seorang sahabat tanya Tok Abah, Tok Abah, ada tak doa untuk orang cepat bayar hutang kat kita? Saya ni kena tipu ni orang hutang ni. Tok Abah pun ketawa dalam diri. Sebab ramai juga orang hutang dengan Abah. Dan dengan Tok Abah ni belum bayar dan nampak gaya takkan bayar. Jadi macam mana kita nasihat orang? Sebab saya pun sengsara sampai 2 hari ni. Ya, so orang yang bertanya tu kalau menonton, you fahamnya kenapa saya belum jawab. Sebab saya pun menghadapi masalah yang sama dengan yang anda hadapi. Tapi tak apa. Nanti Tok Abah Lapang, Tok Abah akan kongsi lah doa-doa yang guru Tok Abah, ya, Allahyarham Ustaz Arun dan orang lain ajar kami bagaimana cara nak menagih hutang. Tapi yang pertamanya untuk orang yang hutang kita doakan apa? Doakan dia untuk selamat, doakan dia murah rezeki melempar ruah. Nak doakan orang hutang kita tak bayar supaya murah rezeki? Yalah, kalau dia tak murah rezeki, macam mana nak bayar hutang dia? Oi, engkau tak doakan dia untuk murah rezeki, macam mana nak bayar hutang kau? Jadi ya Allah, engkau limpah ruahkan rezeki orang ni. Satu, keduanya, lembutkan hatinya untuk dapat bayar hutang. Lembutkan, sebab dia makin kaya, hati makin sombong, dia tak bayar hutangnya. Dan lembutkan hatinya dan tebalkan muka dia. Maksud tebalkan muka dia, supaya dia, aku dah 20 tahun tak bayar hutang ni, aku dah malu ni. Aku kau nak bayarkan malu-malu tak? Jadi tak payah bayarlah sebab dah lama sangat. Jadi tebalkan muka dia supaya rasa tak malu untuk bayar balik. Ini yang berlaku pada Tok Abah, ya. 10 tahun dia tak bayar, tak pernah, Tok Abah tak pernah sebut pun, tak ingat pun, tiba-tiba dia bayar. Ya, tak banyak lah masa tu, 3,000 dia bayar, dia sign check, dia baginya 3,000. Ya, ada pula orang tu dia hutang dalam 20,000 tapi dia tak mampu, dia teringat. Mungkin sebab kita doa, maka dia kata, Tok Abah, boleh tak saya bayar setakat kemampuan, bila saya ada gaji tetap nanti saya bayar 200-300 sebulan. Saya kata boleh. Tok Abah kata, walaupun dia akan mengambil masa 5, 6 tahun, 10 tahun, doesn't matter, as long as awak niat nak bayar pun sudah sangat cantik, Allah redha kat kamu, dan sudah habis dia bayar 20,000, 200, 300, 200, 300, 20,000, 25,000 sebenarnya, ya, sejak tahun lama lah, ya, dah beres. Yang the last 3-4,000 tu Tok Abah halalkan, ya. Nampak dahsyat orang ni, dan sekarang hidupnya Masya Allah hebat, naik pangkat, anak-anaknya jadi hebat. Ada yang pula dah hafiz, anakku ni hafiz Quran, subhanallah, hebat, ya. Okey, ya. So bagaimana nak seracikan roh kita dengan roh lain? Doakan, maafkan, ya. Lepas tu kita kata orang tu doa pesan memesan, ya. Pesan memesan, hantar gelombang yang positif. Lepas tu kita ceriakan orang itu. Doakan, maafkan, bantu dia, hantar gelombang, ceriakan dia, pesan dan nasihat. Doakan, maafkan, bantu membantu, ya, hantar gelombang positif. Aku sayang, hormat orang depan aku ni kerana Kau, ya Allah. Kau jadikan dia orang yang positif. Kalau dia hutang ke aku, Kau murahkan rezeki dia. Engkau lembutkan hatinya dan tebalkan muka dia supaya rasa tak malu untuk bayar hutang. Sebab dah lama tak bayar, dia masuk malu. Jadi tebalkan muka dia. Biar faham ke faham ni? Faham kan? Dan yang kelima, kita cuba bertindak dalam jamaah, maka roh kita akan serasi. Hebat, ya. So, hubungan yang cemerlang, ya. Dan banyak bila orang bertanya soalan kat Dr. Baik dalam webinar pun, macam semalam Tok Abah webinar, ya. 2 hari lepas pun webinar. Sebelum Tok Abah jawab, nama saya Nur Aziza. Oh, cahaya kekuatan, saya kata. Alright, saya ada soalan. Kejap. Awak anak nombor berapa? Dia kata, saya anak nombor 2. Tok Abah tahu anak nombor 2 bagaimana perangainya. Ikut kajian. Awak muka mak, muka ayah. Saya muka mak. Tapi 5% orang yang muka mak ikut perangai ayah. 95% ikut muka mak lah. So,
Ikut kebanyakannya ikut perangai ayah, perangai mak. Tok Abah datuk perangai dia. So 95% perangainya ikut mak. Dia anak nombor 2. Lahir bulan apa? Lahir bulan 4. 4 hari bulan 4. Contoh ya. Ni bukan tarikh sebenar, bukan orang sebenar ni. 4 bulan 4. Oh, bulan 4 ni orang yang laju. Awak laju je dan kalang kabut. Betul. Awak ni orang yang agak keras hati. Tepat sekali. Tapi kadang-kadang awak selalu tepuk dahi sebab menyesal. Sebab awak terlampau cepat buat keputusan tanpa fikir. Betul. So, Tok Abah dah tahu perangai dia dalam masa 1 minit. Okey, apa soalan? Baru Tok Abah tanya dia apa soalan. Sebab khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya, sabda Rasul. Jadi macam mana Tok Abah nak jawab soalan orang kalau Tok Abah tak tahu perangai dia? Ataupun dia punya personality sikit-sikit. Sikit-sikit lah. Ya, itu sebab Tok Abah kena tanya 2-3 soalan untuk tahu dia punya self-concept dan juga dia punya personality sikit-sikit. And then, Tok Abah dapat jawab soalannya sesuai dengan sifatnya. So far lah, dengan izin Allah, ngam. Ya, apa jawapan Tok Abah tu sesuai dengan dia. Terima kasih, ini memang betul lah. Attack betul, hit the target. Ya, right on the nail, kata orang putih. Dengan izin Allah, syukur. Ya, yang memberi jawapan, bantuan siapa? Tok Abah. Ilham dari Allah. Yang kena bertindak untuk menjalankannya, awak. I am the facilitator. You are the motivator. Remember that. I cannot change people. I don't want to change people. You got to change yourself. Okay, so niat dah betul. 1, minda dah positif. 2, husnuzon. Usaha dah bertambah baik. Step by step. 4. 3. Kelima, ibadah kita jaga dengan betul dan doa. 4. Kelima, hubungan makin mantap dan ada keserasian roh kita dengan orang lain. So, kita dah 5 perubahan. InsyaAllah on the right track. Kita ada 2-3 minit. Yang keenam, Allah itu cantik, kita kena cantikkan diri. Allah itu cantik, Allah suka kita cantik. Hadis. Maksud hadis. Allah itu cantik, Allah suka kita yang cantik-cantik. So kita kena cantik pun, tapi kena ingat syariah compliant. Jangan tabarruj, over makeup, over itu, over sini ya. So penampilan yang anggun. Terus Tok Abah suka pakai yang simple, tapi Tok Abah akan pakai warna kegemaran. Ya, salah satu warna kegemaran Tok Abah coklat. Warna sehat, warna matang, kononnya warna bijaksana, warna tenang. Jadi Tok Abah suka warna coklat, suka warna hijau. Ya, suka warna biru muda, kasih sayang. Ya, of course Tok Abah suka warna grey. Grey means matang dan bijaksana. Dari kacamata psikologi warna. Bidang kita kan. Dan kalau awak sakit-sakit, rasa tak sedap, pakai baju grey, sweater grey, selimut grey. Ya, warna grey dengan izin Allah jadi asbab merawat sakit-sakit yang ringan. Demam-demam dan sebagainya. Dengan izin Allah, dahsyat. Ya. Okey, penampilan anggun. Smart, bersih, kemas, wangi, pakai warna kegemaran. Dan jangan lupa baca doa ketika melihat cermin. Doa tengok cermin. Kalau you Google, ada. Tok Abah dah bubuh kat dalam internet. Doa tengok cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Muka makin comel, akhlak makin baik. Perubahan yang holistik. Step by step. Nampak? So penampilan yang anggun. Alright? Okey. 6. Yang ketujuh, berterusan belajar. Nak cemerlang di dunia, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kena ada ilmu. Nak cemerlang di akhirat, kena ada ilmu. Nak cemerlang dunia akhirat, kena ada ilmu. So Tok Abah pesan kat diri Tok Abah, jangan tidur sebelum dapat ilmu baru. Tok Abah sentiasa belajar dan membaca dan surf internet dan Google ya, untuk dapat ilmu baru tiap-tiap hari. Ya, so, setelah dapat je ilmu baru petang tu, hari tu Tok Abah seronok, nyenyak tidur, insya-Allah. Insya-Allah ya. Okey, sebelum Tok Abah lupa, so hari ni kita punya program disegarkan oleh Premium Chocolate. Minuman lazat dan berkhasiat ya, yang memang perasa coklat mengandungi kopi. Kalau minum ni insya-Allah rasa kenyang. Tok Abah dah minum setengah mug ya. So mudah-mudahan lepas ni Tok Abah makan buahnya, makan sikit aja kenyang sampai tengah hari insya-Allah. So Tok Abah dah drop because of this dan perubahan-perubahan positif. Benda ni bukan boleh menyebabkan awak kurus, bukan. Bukan jadikan awak jadi pandai, bukan. Tapi dia akan merangsang perubahan yang diperlukan untuk jadi guru sikit, jadi lebih pandai, jadi lebih bertenaga. Jadi jadikan minuman ini sebagai precursor, pemangkin, pencetus rentetan perubahan. Sebab perubahan holistik menjadikan hidup dinamik dan prolific gitu. So ni nak dapatkan ni, ramai dah sahabat yang menonton ni yang senang minum, sedap dan memang membuat khasiat ya. Ada link kat atas. Dan juga
come to Tok Abah punya webinar 23 September, webinar komunikasi dinamik di masa pandemik. Berbaloi seronok. Bos, hantar your staff. Staff, minta izin kat bos. InsyaAllah diizinkan. Ya, sangat berbaloi, sangat murah. Kalau ramai-ramai, lagi murah. Ya, sekarang ni masih early bird. Ya, super early bird punya price. Please, ya. Link ada kat atas tu. Komunikasi dinamik semasa pandemik. Lepas tu juga, webinar keluarga bahagia ibarat syurga di dunia. Ni untuk keluarga bahagia, untuk semua orang lah, ya. Tak salah Tok Abah cuma RM30 untuk satu gadget. 50 orang kat rumah pun tak apa, masih RM30 satu family, satu gadget, satu katanya satu packs lah, ya. Jadi berbaloi seronok, ya, dan akan mudah-mudahan merubah hidup kita. Who will change your life? You are the motivator, I am the facilitator. 25 ya, penama September. Orang kata kalau hujung minggu bolehlah saya join. Memang ni hujung minggu, hari Sabtu 10 pagi sampai 1 tengah hari. Dan satu lagi webinar yang Tok Abah sangat excited nak kongsi, tak pernah buat secara webinar ataupun secara public, ialah mengenal peribadi melalui grafologi, melalui tulisan. Tok Abah belajar grafologi tahun 79 sampai sekarang masih terus belajar. So I'm sharing with you guys, ikut pengalaman Tok Abah yang berpuluh-puluh tahun, bagaimana nak mengubah diri kita dengan mengubah tulisan, mengenal orang daripada tulisan, ya, mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, cikgu, kaunselor, ya, pelajar-pelajar sangat relevan, mak bapak relevan, ya, pemimpin relevan, CEO relevan. Ya, sebab awak nak pilih punya staff, nak rangsang staff, seronok, ya. So mengenal peribadi melalui grafologi 30 September, link ada kat atas. Gitu, ya. Alhamdulillah. So Tok Abah wrap up. Yang ketujuh, berterusan belajar, ya, sebab more learning, more meaning, more living, more earning. Barulah kita jadi orang yang lebih prolific. More learning, more meaning, more living, more earning. Because of more learning. Faham kan? Faham. Berterusan belajar sampai mati. Dan last sekali, habis, ya, complete. Mudah-mudahan, ya, bentuk budaya diri yang positif, bentuk budaya hidup yang positif, bentuk budaya kerja yang positif. That's your responsibility. Budaya diri macam mana? Apa maksudnya? Kalau malam-malam awak jarang solat taubat, malam ni solat taubat istighfar 100 kali tiap-tiap malam sampai jadi tabiat, itu budaya diri yang baru. Kalau selalu tidur terlentang, malam ni tidur mengiring ke kanan, ikut sunnah, ikut sains, lebih sihat, lebih nyenyak dan dapat pahala. Tidur mengiring ke kanan, berubah daripada tidur terlentang, itu budaya diri. Bangun tidur tak pernah senyum yang lepas-lepas. Pagi besok kalau masih hidup, bangun pagi senyum, menghadap kiblat, berdoa selama lebih kurang 30 saat senyum. Awak punya hidup akan berubah jadi lebih hebat. Contoh, ya, contoh. Biasanya sarapan-sarapan. Yes, makan roti, makan lempeng, makan kacang, makan bihun, makan nasi lemak. Tapi mulai esok, sarapan dengan hari ni, makan buah dahulu baru sarapan. Makan buah dulu baru lunch. Budaya diri. Jadi kita ubah budaya kita. Then a new habit is formed in 40 days. Sesuatu tabiat akan terbentuk dalam 40 hari, insya-Allah. So itu dia. So Tok Abah rasa dah cukup lah, ya. Sebab Tok Abah pukul 9 ada pula kantong Yasin dan tahlil keluarga. Secara mingguan dah berbulan-bulan kita mulakan. So happy birthday, happy anniversary, selamat bertugas, selamat bercuti. Hari ni kebanyakan kita bercuti tapi ada yang bekerja, selamat bekerja, selamat melakukan yang terbaik, selamat berbonding dengan keluarga. Yang sakit kita doakan supaya sembuh, bukan segera sembuh tapi sembuh ikut jadual Allah, ya. Yang ada konflik berdamailah, yang ada hutang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk membayarnya, ya. Dapat, ya. Syarifah Kasim, terima kasih. Rusni Mokhtar, Maria Ali, dan kita ucapkan terima kasih, ya. Dan doakan Tok Abah keluarga akan sehat dan terus dapat memberi manfaat pada orang lain. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.